KPM. Lari! Cikgu kenapa ni cikgu? Bunyi siren! Cikgu, Itu bunyi apa yang kita siren. kena buat ni cikgu? Okey, so kita tak boleh tunggu dekat tepi pantai. So kita kena pergi ke tempat yang lebih selamat. Ria. Oh, ini ke yang akan berlaku tsunami cikgu? Ya, ini tanda amaran tsunami. Lah, okey. Banyak je lagi saya nak tahu ni cikgu, boleh? Jom Okey, kita belajar. Jom, kita masuk kelas. Ya. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM. Hari ini bersama-sama dengan saya Ria, selaku hos anda. Apa khabar adik-adik yang berada di rumah? Kak Ria harapkan kita semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat, kita masih lagi belum menang sepenuhnya dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Ayuh, tingkatkan lagi amalan kawalan kendiri. Kemana jua kita pergi, apa jua yang kita lakukan. Jangan lupa pakai pelitup muka, face mask anda dengan betul. Penjarakan fizikal kena jaga kita bersama yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap kali juga cuci tangan gunakan air dan juga sabun selama 20 saat. Dan jangan lupa untuk pakai gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, hari ini slot kita menengah rendah. Kita akan belajar mata pelajaran sains. Untuk itu, saya ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan cikgu. Kita ada Cikgu Abdullah Yasir hari ini. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar cikgu, sihat? Baik. Sihat, Ria. Okey, cikgu, kalau tadi kita dah pun melakukan satu gimmick cikgu berkaitan dengan tsunami. Mungkin cikgu boleh sebelum itulah kita perkenalkan diri dulu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di rumah. Silakan cikgu. Ya, terima kasih, Ria. Baik, saya kenalkan diri terlebih dahulu. So, nama saya Cikgu Abdullah Yasir bin Muhammad Zain. So, saya kini mengajar di SMK Kepong Baru, mengajar subjek sains, dan pengalaman saya mengajar selama 13 tahun. Okey cikgu, sebut pasal gimmick tadi di awal permulaan jamnya, mungkin ada kaitankah dengan kita punya topik pada hari ini cikgu? Ya. Sebenarnya topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkaitan tentang jurubencana. So, hari ini salah satu daripada gimmick tadi, ia adalah tsunami, iaitu salah satu daripada jurubencana yang kita akan belajar hari ini. So, mari kita tengok kita punya. Okey, baik, tajuk, sebelum kita memulakan standard pembelajaran kita pada hari ini cikgu, mungkin cikgu boleh mengamalkan dahulu SOP cikgu. Oh, ya, betul. Kita Ya. kena sanitasi tangan, gunakan gel pembasmi kuman. Okey, ini semua adalah langkah pencegahan untuk kita elakkan penularan jangkitan COVID-19. Baik cikgu, kita teruskan dengan standard pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. So, hari ini kita akan belajar tentang tajuk fenomena jurubencana. Jadi, kita tengok dulu apa dia hasil pembelajaran. So, kita akan belajar tentang pada akhir siaran kita murid dapat menyatakan contoh-contoh jurubencana yang berlaku di Malaysia dan juga di dunia. Okey, yang kedua adalah menerangkan bagaimana jurubencana itu berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang ketiga adalah menerangkan penggunaan sains dan teknologi untuk menentukan kita nak meramal jurubencana tu, so kita menggunakan sains dan teknologi. Dan yang keempat adalah menyedari bahawa bencana alam itu memberi impak kepada alam sekitar. Dan mungkin cikgu kita nak tahu jugalah apa dia puncanya berlaku jurubencana cikgu, seperti gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Okey, so kita lihat di sini ya. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan fenomena jurubencana tu ialah kesan daripada faktor kita panggil proses endogen. Proses endogen ni adalah kejadian pergerakan plat tektonik dan juga gempa bumi,
dan vulkanisme. So dia menyebabkan semua faktor-faktor ini dia menyebabkan geobencana. Okey. Dan saya pasti bila berlakunya geobencana ni cikgu, apa yang kita perlu lakukan? Kalau kita ambil contohnya tadi sebagai andai kata berlakunya tsunami. Okey, untuk langkah yang perlu kita ambil untuk kita tidak orang kata rasa panik kan. Macam Ria tadi Ria panik, tapi cikgu dah pun memberitahu salah satu caranya cikgu. Mungkin cikgu boleh berkongsi sekali lagi andai kata berlakunya bencana apa yang kita perlu lakukan. Tapi sebenarnya apa yang tindakan Ria tadi yang paling penting sekali adalah tenang dulu. Maksudnya Ria telah melakukan benda yang paling penting iaitu tenang. Dan apa yang tindakan yang perlu kita lakukan waktu berlaku, contohnya kita dengar siren tsunami tadi. So apa yang perlu kita lakukan ialah pertama sekali kita perlu melihat, okey, melihat apa yang kita boleh lihat, adakah perubahan pada pantai itu, okey, adakah airnya surut ataupun tidak. So yang kedua adalah kita rasa, okey, adakah kita dapat rasa gegaran, okey, gegaran. Kalau ada gegaran sebelum itu, ada kemungkinan untuk kita kalau kita duduk di pantai, so kita akan dapat melihat, dapat merasai gegaran hasil daripada gempa bumi dan dia akan menjurus kepada tsunami tadi. Yang ketiga iaitu kita dah lihat, kita dah ni. So apa yang perlu kita tahu, kita perlulah melarikan diri. Okey, melarikan diri ke tempat yang lebih selamat, iaitu tempat yang lebih tinggilah. Okey, itu adalah salah satu beberapa juga sebenarnya cikgu kongsikan tadi langkah pencegahan. Baik, saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tidak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi apa kata kita berehat dahulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini. KPM. Kembali bersama dia dalam Didik TV KPM. Apa khabar adik-adik yang berada di rumah? Terima kasih kerana menonton kami dan yang pastinya bersama Kak Ria hari ini kita dalam slot menengah rendah untuk subjek sains dan kita punya topik adalah mengenai fenomena geobencana. Saya bersama-sama dengan Cikgu Yasir. Baik Cikgu, mungkin Cikgu boleh terangkan dahulu jenis-jenis geobencana yang ada Cikgu. Sebab saya tahu tadi tsunami. Dan yang keduanya, silakan Cikgu. Terima kasih ya. So kita tengok pada jenis-jenis geobencana terlebih dahulu. So yang pertama sekali adalah gempa bumi lah. So gempa bumi adalah geobencana yang pertama. Okey. Diikuti dengan vulkanisme ataupun dalam bahasa yang kita panggil, yang mudahnya orang panggil letusan gunung berapi. Okey. Yang ketiga adalah pemanasan global. So pemanasan global pun dikira sebagai geobencana. Dan yang keempat adalah tsunami yang kita bincangkan tadi. Yang kelima adalah tanah runtuh. Okey, tanah runtuh pun dikira sebagai geobencana. Okey, ini adalah lubang benam. Okey, lubang benam. Dan ini adalah tanah jelus. Tanah jelus. Okey, bergantung kepada jenis tanah lah. So kadang-kadang dia adalah pasir, pasir jelus. So dikira sebagai tanah juga. Okey. Okey, yang seterusnya adalah hujan asid. Ini adalah contoh-contoh geobencana yang kita ada. Okey. Baik, dan mungkin cikgu nak menunjukkan kita punya simulasi menggunakan model di hadapan cikgu. Okey, saya akan nak tunjukkan simulasi untuk dua jenis geobencana, iaitu ini adalah okey, boleh nampak, kalau boleh nampak, dia boleh nampak ini adalah tanah jelus. Tanah jelus. Tanah jelus yang mana pada permukaannya dia nampak macam tanah biasa. Tapi apabila contohnya kita ambil satu ni lah sebagai contoh simulasi Optimus Prime ni. So kalau dia pijak, dia pijak pada asalnya dia pejal. Tapi apabila dia dibiarkan, so dia sebenarnya dia akan turun ataupun semakin tenggelam ke bawah disebabkan oleh struktur tanah di bawahnya, menyebabkan Optimus Prime ni
dia akan ke dalam macam ke tu. dalam. Okey cikgu, dan saya macam berminat, anda kata murid-murid di rumah juga ingin melakukan ujian simulasi ini di rumah, apa yang mereka perlukan? Okey. Ini adalah bahan-bahan semua yang untuk buat tanah jelus, simulasi tanah jelus ni sebenarnya semua ada di rumah. Tapi minta kebenaran ibu bapa terlebih dahulu untuk nak buat. So untuk yang bahan-bahannya adalah kita hanya perlukan tepung jagung ataupun kanji dan juga air. Nisbahnya adalah 1:2. 1:2 maksudnya air itu 1, tepung kanjinya adalah 2. Okey. So dia punya 1 cawan air, 2 cawan tepung kanji. So dia akan jadi macam kita panggil bahan ni adalah bendali bukan Newton. Okey. So bila kita tekan kuat-kuat ni dia tak tenggelam. Tapi bila kita dibiarkan dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Itu adalah bendali bukan Newton lah. Okey, saya pasti adik-adik boleh lakukan di rumah dan sememangnya inilah kalau kita nak melihat cikgu. Simulasi tanah jelus. Tanah jelus. Sangat bahaya cikgu. Ya, ini adalah boleh tahu tak biasanya berlaku di mana kejadian tanah jelus ni cikgu? Okey, dia bergantung kepada faktor-faktor di mana struktur tanah tu dia boleh jadi tanah jelus apabila dia ada 3 faktor. Yang pertama adalah jika ada gempa bumi sedikit, gegaran hasil daripada gempa bumi, so dia boleh jadi tanah jelus. Yang kedua adalah struktur tanah yang di bawah dia ada kosong. Okey, dan yang ketiga adalah ada faktor air di bawah tanah, so menyebabkan struktur tanah tu jadi macam berair di bawah. Okey, seterusnya cikgu. Okey, so yang kedua adalah kita akan buat simulasi untuk lubang benam. Okey. So yang ni bahannya pasir, kita akan, dan bawahnya ada batu lah. Okey, so kita akan lihat simulasi untuk lubang benam. Okey. Baik. So lubang benam disebab biasanya terjadi, okey, so kalau dapat dilihat di sini, okey, di bahagian tengah tu dia jadi macam lebih rendah, okey, disebabkan oleh air ni melarutkan batu yang ada di dalam. Okey, batu yang di tengah ni dia melarut sehingga menyebabkan struktur tu dia ada kekosongan disebabkan oleh air yang melarutkan batu yang ada di dalam struktur tanah. Ini adalah contoh lubang benam. Okey. Baik, seterusnya ada lagi cikgu? Tak ada. Okey, dan mungkin cikgu boleh terangkan di sini mengenai bencana seterusnya cikgu? Okey. So untuk bagaimana berlakunya bencana ni adalah disebabkan oleh, kita tengok okey, gempa bumi ni disebabkan oleh pertembungan kerak bumi. Okey, pertembungan kerak bumi yang mana kita ada plak tektonik di antara satu sama lain. Okey, dia sentiasa bergerak. Dan untuk pengetahuan Ria dengan murid-murid di rumah, sebenarnya gempa bumi ni berlaku setiap hari. Cuma lokasinya berbeza dan adakah bergantung kepada magnitude. Contoh kalau magnitude dia kecil, so dia tak memberi kesan, kita tak dapat rasa sangat. Tapi sebenarnya gempa bumi itu berlaku setiap hari. So kalau untuk yang tu kita boleh tengok untuk maklumat gempa bumi ini, kita boleh dapatkan maklumat tu daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Dia ada sediakan semua maklumat tu di laman web Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, seterusnya adalah tsunami. Tsunami ni tadi kita tengok pada faktor-faktor yang menyebabkan tsunami adalah melalui letusan gunung berapi di bawah laut, gempa bumi dan juga tanah runtuh di bawah laut. So itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan tsunami. Ini adalah vulkanisme. So dekat ni saya dapatkan sumber ni daripada buku geografi tingkatan 1. Okey. So sebenarnya dia disebabkan oleh pergerakan plak tektonik yang menyebabkan letusan gunung berapi ataupun vulkanisme ini berlaku. Dan mungkin ada satu video cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid. Saya ada video yang nak tunjukkan. So kita lihat kepada video. Okey. Ini adalah contoh. Okey, so ini adalah video gempa bumi yang berlaku di Jepun pada 2011.
berkekuatan magnitude dia adalah 9 skala Richter. Okey. So dia gempa bumi ni dia menyebabkan banyak kerosakan yang berlaku di sana lah. Okey. So kita dapat lihat di situ. So ini juga gempa bumi yang berlaku di Jepun lah. Kejadian yang sama. Okey, pada 9 skala Richter cikgu. Ya, 9 skala Richter tu besarlah. Dan ini juga kejadian selepas gempa bumi 9 skala Richter tu menyebabkan tsunami. So ini adalah selepas gempa bumi tersebut, dia berlakulah kejadian geobencana seterusnya iaitu tsunami. Dan kalau kita dapat perhatikan pada awalnya di bahagian tepi jalan raya tu telah dibuat benteng tsunami. Tapi tsunami itu melepasi daripada benteng tersebut. So kapal semua dibawa masuk ke daratan. Dan ini apa yang berlaku pada akhirnya. Okay. Dan kalau tadi cikgu ada bagi tahu selepas saja gempa bumi diselangi dengan tsunami, adakah itu berantai ataupun mengambil masa juga untuk diteruskan dengan geobencana yang kedua, cikgu? Bagus soalan dia tu. Okey, kebiasaannya gempa bumi kalau dia berlaku kita tengok faktor tsunami tadi, jika gempa bumi itu berlaku di laut ataupun di bahagian laut, dia berkemungkinan ada amaran ataupun ancaman tsunami. Tapi jika berlaku di kawasan yang jauh daripada kawasan daratan, tsunami itu dia kurang sedikit. Okey, so yang ni adalah video vulkanisme tadi ya. Okey, cikgu, dan vulkanisme. Cikgu sampai tersasar saya. Okey, mungkin boleh cikgu terangkan penyebab kepada kejadian itu, cikgu. Okey, so yang vulkanisme tadi kita yang ni dia disebabkan oleh pergerakan plak tektonik. Pergerakan plak tektonik, kalau Ria tengok di bahagian tu dia ada dua plak tektonik yang bersentuhan. Okey, yang itu adalah dua plak tektonik yang saling bergerak dan menolak antara sama, dia akan bertembung tu. So dia akan memaksa zon benam tadi, memaksa magma tu keluar dan memuntahkan lava keluar daripada gunung berapi tu. Okey, itulah penyebab terjadinya vulkanisme. Okey, cikgu, kita teruskan, cikgu. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada geobencana yang seterusnya iaitu tanah runtuh. So tanah runtuh ni dia disebabkan oleh pembangunan, terjadi disebabkan struktur tanah tu dia berubah. Okey, dan kesan kepada pembangunan dan juga pembangunan yang dibuat oleh manusia, dia menyebabkan kesan graviti yang ada di bahagian cerun, dia akan menarik dan menyebabkan tanah runtuh ni. Okey. Okey, seterusnya adalah lubang benam yang saya tunjukkan tadi, Ria. Okey. Dan murid-murid, lubang benam ni adalah disebabkan oleh gangguan pada struktur tanah dan juga mineral pada batu larut. Okey. So apabila air itu lalu, dia akan menyebabkan batu larut tu dia akan melarut dan menyebabkan kawasan tu akan jadi lopong. Okey, seterusnya hujan asid. Tadi hujan asid kan. Biasanya hujan asid ni disebabkan oleh aktiviti manusia, iaitu semua orang kita ada kenderaan. Dan kita memerlukan elektrik. So hasil daripada dua aktiviti ini dia menyebabkan kita membakar bahan api fosil, yang mana bahan api fosil ini dia akan membebaskan gas-gas yang menyumbang kepada hujan asid. Okey, seterusnya, cikgu. Okey. Baik, so saya dah terangkan. Okey, apa kata saya nak uji Ria soalan. Kalau saya tanya soalan, boleh tak? Boleh, cikgu. Saya cuba, cikgu. Nak tengok kefahaman Ria tentang apa yang kita dah belajar ni ya. Okey, saya cuba ya, cikgu. Murid-murid di rumah juga boleh tolong Kak Ria ya. Okey, so kita lihat kepada soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, namakan jenis geobencana yang berdasarkan rajah yang saya sediakan di tepi tu. Okey, lengkapkan jadual berkaitan maklumat geobencana tersebut. Okey. A,
vulkanisme. Okey. Okey, Bagus. B tsunami, Okey. C Bagus. gempa bumi, Baik. dan D saya rasa cikgu pemanasan global. Ya. Semua jawapan yang Ria bagi tu adalah jawapan yang betul. Okey. Berapa markah untuk saya cikgu? Ya, ini saya akan bagi 1 bintang untuk Ria. Satu bintang. Alhamdulillah. Okey Kalau cikgu. markah tu 4 lah, full kan. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok ini adalah jawapannya. Okey, semua betul lah. Okey, soalan yang kedua. Pergerakan plak tektonik di dasar laut boleh menyebabkan fenomena geobencana. Okey, apa namakan fenomena tersebut? Okey, kalau saya tengok dia punya kata kunci adalah di dasar laut cikgu. Okey. Okey, kalau laut kita boleh kaitkan dengan tsunami. Okey. Adakah jawapannya tsunami cikgu? Betul? Betul tak jawapan? Yakin dengan jawapan tu? Saya yakin berdasarkan Yakin. penerangan yang cikgu Okey. berikan tadi. So kita lihat jawapannya. Jawapannya Okey. adalah tsunami. Betul. Betul. Tahniah. Dapat lagi 1 bintang. Dapat lagi 1 bintang. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah soalan baru-baru ini Jabatan Meteorologi Malaysia MET Malaysia telah melancarkan satu kempen yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri, satu rumah satu beg kecemasan. So satu rumah satu beg kecemasan ni, pada pendapat Ria, mengapakah kempen ini penting untuk situasi sekarang? Okey, bagi saya kalau kita ada beg kecemasan di rumah, ia akan menjimatkan masa dan juga tenaga kita jika berlaku contoh kecederaan cikgu. Okey, kecederaan tak kisahlah yang kecil ke ataupun yang mungkin lagi serius. Kita boleh buat rawatan dahulu di rumah dan mungkin dapat mengurangkan risiko kecederaan tu. Bagus. Penting Jawapan, bagi saya kalau penting, kita ada beg kecemasan ni cikgu. Macam dia dah ada beg kecemasan di rumah. Ya, betul. Saya ada 3. Oh, 3 beg kecemasan. 3 di rumah, bagus. cikgu. Itu adalah tindakan yang sangat baik. Okey. Daripada jawapan yang Ria bagi tu, saya boleh bagi Betul, lagi cikgu? 1 bintang. 1 bintang 1 untuk bintang saya. lagi. Okey. Okey. Okey, baiklah. Cikgu, saya dah berjaya jawab dan saya pasti murid-murid di rumah juga memberikan jawapan yang sama. Jadi 3 bintang juga untuk murid-murid yang sedang menonton. Okey, cikgu, kita berehat dahulu boleh? Ya, boleh. Kita kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. TV KPM. Anda kembali menyaksikan Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Ria dan juga kita ada di studio iaitu Cikgu Abdullah Yasir untuk kita punya slot menengah rendah bagi subjek hari ini sains fenomena geobencana. Baik cikgu, saya pasti murid-murid di rumah sudah pun mendapatkan ilmu yang sangat-sangat orang kata berguna hari ini sebab saya pasti untuk topik pada hari ini adalah apa yang berlaku di sekeliling kita cikgu. Jadi kita kenalah mengambil langkah berjaga-jaga andai kata salah satu geobencana terjadi, kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Baik cikgu, kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan. Baik. So, seterusnya kita akan melihat kepada penggunaan sains dan teknologi untuk menghadapi bencana. Okey, so kita akan lihat kepada penggunaan alat-alat yang kita gunakan untuk mengesan geobencana. Okey, yang pertama sekali adalah alat untuk mengesan gempa bumi. Okey. So di sini kita ada seismograf ataupun seismometer yang mana kita akan gunakan alat ini untuk mengesan gempa bumi. Okey, yang kedua adalah alat untuk mengesan tsunami. Okey, yang ini diletakkan di kawasan laut supaya kita dapat mengesan jika ada gelombang yang besar, so kita akan dapat mengesan gelombang tersebut sebelum sampai ke daratan. Okey. Okey, ini adalah alat pengesan tanah runtuh yang mana diletakkan di bahagian bukit dan cerun. So kita dapat lihat, kita dapat kesan maklumat ataupun pergerakan tanah tadi daripada alat ini. Ini penting untuk kita tahu
untuk mengelak daripada bencana seperti tanah runtuh yang menyebabkan kerosakan harta benda dan juga kehilangan nyawa. Okey. Seterusnya cikgu? Okey, so ini adalah maklumat yang disediakan di Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana kita nak tahu bila kita tadi saya sebutkan Ria, magnitude tu apa? Intensity tu apa? So contohnya macam saya bagi satu nilai sebagai contoh 9 skala Richter. Contoh yang berlaku di Jepun tadi yang cikgu. berlaku di Jepun. So itu adalah magnitude ataupun kekuatan yang ukuran yang kita di sini pun kita ada sediakan juga di situ. Okey. So kekuatan yang kita boleh tentukan kepada gempa bumi. Kalau 9 tu adalah nilai yang sangat besarlah. Okey. Dia menghampiri 10. Okey. So dia akan menyebabkan gempa bumi, kerosakan dan juga tsunami tadi pun tsunami yang besar. Itu adalah magnitude. Intensity pula, so kita lihat di sini dia. Okey. So kita dapat katakan di sini intensity ini adalah satu nombor yang kita katakan dalam angka Roman. Okey, 1 2 3 4 kan, bagi menjelaskan kesan sesuatu gempa bumi di sesuatu tempat. Itu adalah intensity. Okey. So kita tengok dekat ni. So ini adalah penentuan awal kejadian gempa bumi sebanyak 358,214 kejadian gempa bumi daripada 1963 sehinggalah 1998. So kalau kita dapat lihat dia punya pattern ataupun pola kejadian gempa bumi, semua kalau kita lihat pada graf bawah ni, okey, gambar ni, semua menunjukkan plat tektonik. Kebanyakan yang berlaku di plat tektonik. Daripada situ kita boleh anggarkan ataupun kita boleh agak sebenarnya banyak kes tu berlaku di pertembungan antara dua plat tektonik. Okey, so kita sambung. Okey, so apa yang kita perlu lakukan sewaktu gempa bumi berlaku? Okey, so yang langkah yang pertama adalah kita sebelum gempa bumi, so kita perlulah memeriksa tahap keselamatan dan memastikan punca-punca bahaya seperti objek yang mudah jatuh, so kita elakkan. Itu yang sebelum. Langkah sebelum yang kedua adalah kita rancang keselamatan dengan cara pelan kecemasan dan juga pelan komunikasi semasa kecemasan. Itu langkah yang kedua. Dan yang ketiga, kita menyediakan beg keselamatan dan letak di tempat-tempat yang strategik. Di tempat yang mudah dicapai lah. Jangan simpan dalam store dia. So letakkan di tempat-tempat yang mudah untuk dicapai. Dan yang keempat, kita minimumkan impak kewangan dengan cara kita menyusun dan menyimpan dokumen-dokumen penting dan kita mendapatkan insurans untuk kediaman kita. Jika berlaku, so kita ada perlindungan daripada kita tak perlu keluar duit kita sendirian. So kita ada insurans ataupun takaful. Okey, itu adalah langkah-langkah cikgu. Ya. Sebelum berlakunya gempa bumi. Okey. Seterusnya cikgu, silakan. Ya. Baik. Itu yang sebelum. Sekarang kita tengok kepada semasa pula. Jika berlaku gempa bumi, so apa yang perlu kita lakukan adalah kita berlindung dengan cara kita tunduk dan carilah tempat-tempat yang kita boleh bertahan. Sebagai contohnya bawah meja ni. Kalau bawah meja Ria tu agak-agak boleh tak? Rasa macam bergegar ni cikgu. Saya takut tak kukuh. Tak kukuh. Cuba cari meja yang lebih kukuh supaya kita dapat berlindung. Sebab gempa bumi ni tidak boleh membunuh, tapi barang-barang disebabkan oleh bahan-bahan lain yang menyebabkan jatuh kena menimpa kita, so itu yang menyebabkan kecederaan. Cikgu, adakah kalau berlakunya gempa bumi sebaiknya kita berlindung di dalam bangunan ke di luar bangunan? Okey, soalan yang bagus tu. Okey, jika kita berada di dalam bangunan, okey, kalau jarak antara jalan keluar, okey, tempat keluarnya jauh, so lebih baik kita berlindung di dalam. Contohnya macam kita duduk di apartmen. Kita nak
berlumba-lumba turun, boleh menyebabkan kecederaan. So apa yang kita boleh buat, kita berlindung dulu di kediaman kita. Kita berlindung, kita cari tempat yang kukuh, yang kita yakin agak kukuh. So kita berlindung di situ terlebih dahulu. Okey. Jika tempat terbuka, dekat dan mudah untuk diakses, pilihan saya adalah keluar dan berada di tempat terbuka. Itu yang sebaiknya. Okey. Seterusnya? Okey, seterusnya adalah kita meningkatkan keselamatan dengan cara kita evacuate. Dengan cara kita evacuate yang saya maklumkan tadi lah. Okey, jika kawasan tu dia mudah diakses tempat terbuka, so kita boleh keluar dan berada di tempat terbuka. Jika gempa bumi itu berlarutan, so kita perlu bergerak. Contohnya dia dah berkurangan, gegaran tu, so kita boleh ambil langkah iaitu kita keluar pergi cari tempat yang lebih selamat. Dan selepas adalah tindakan selepas gempa bumi adalah baik pulih kerosakan, yang kita boleh buat pemeriksaan dan kita boleh dapatkan bantuan daripada komuniti ataupun kerajaan lah, untuk membantu kita untuk membaik pulih selepas gempa bumi. Itu yang kata berlaku disarankan. Kecederaan ataupun kerosakan, ya cikgu. Okey, seterusnya. Baik, so kita lihat kepada proses amaran tsunami, iaitu kita panggil sistem amaran awal tsunami kebangsaan Malaysia. Okey. So ini adalah cara bagaimana proses amaran tsunami di Malaysia dijalankan, iaitu melalui data yang dikutip daripada kita panggil tolok pasang surut yang diletakkan di tepi pantai dan juga CCTV yang diletakkan di tepi pantai. So kita dapatkan data daripada situ. Okey. Daripada data yang diperolehi, data itu akan dihantar ke pusat untuk diproses melalui software dan dinilai menggunakan aplikasi. Dan jika nilai ataupun kesannya besar, so dia perlu disebarkan ataupun dimaklumkan kepada rakyat ataupun orang ramai, so untuk tindakan yang seterusnya. Tapi jika kesannya tidak memberi kesan, dalam keadaan selamat, so hanya sekadar sebaran sahaja. Okey, ini adalah komponen sistem amaran awal SAT-NM. So dia mengumpulkan data melalui rangkaian seismik, tolok pasang surut, CCTV. So semua ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpul data, dan prosesnya adalah menggunakan aplikasi dan perisian. Kita ada perisian seismik, ADMIS dan Type Pool Tool, dan banyak lagi tu, DMS dan Shake Map. So hasil daripada situ dia akan mengeluarkan output, yang mana output ni bergantung, dia akan dikeluarkan dalam tempoh masa kurang daripada 10 minit, iaitu 8 minit lah. Untuk amaran tsunami. Kenapa 8? Dan semua itu disampaikan melalui SMS, email, televisyen ataupun siren yang kita dengar pada awal siaran tadi. TV dan juga radio mungkin, cikgu? Ya, TV dan radio. Okey, seterusnya cikgu. Okey, so ini adalah tindakan yang kita boleh buat, iaitu rasa, lihat, dengar dan lari. Dan kalau kita lihat di paparan tu, so kita boleh lihat kita ada 53 yang diletakkan di sepanjang pantai, dan juga pulau. Pulau pun ada sistem amaran tsunami. Sistem amaran tsunami ada 53 tempat dekat Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, seluruh Malaysia lah. Okey. Baik. So saya dah menerangkan. Apa kata saya uji minda saya dulu, cikgu. Boleh. So kita lihat kepada soalan. Mungkin kita boleh jawab satu soalan dulu, cikgu. Boleh. Baik. Apakah soalannya, cikgu? Baik. So ini
Baik, Raja menunjukkan alat pengesan tsunami yang mana diletakkan di pesisiran pantai. Jadi, nyatakan bagaimana sistem amaran ini berfungsi. Okey, data yang dikumpulkan dari pemantauan masa nyata pelampung cuaca, cikgu, Okey, pelampung cuaca akan dihantar ke pusat menggunakan satelit supaya tahap ancaman dapat diproses. Okey, dan lepas tu selepas dianalisis, orang ramai akan dimaklumkan dengan keadaan segera seperti yang cikgu bagi tahu tadi melalui televisyen, radio, siren seperti di awal tadi itu juga, dan itu menandakan amaran tsunami dah dikeluarkan. Bagus. Saya menunggu-nunggu juga yang siren tadi ni. Jadi jawapan yang diberikan memang lengkap dan padat. Memang betul lah semua. Jadi untuk tu soalan saya bagi 1 bintang lagi. Kalau tidak nak bagi bintang banyak lagi, tapi 1 soalan dulu kan. Satu. Okey, soalan seterusnya cikgu. Ada lagi untuk saya cikgu? Kalau itu saya bagi lagi 1 soalan lah. Okey, sistem amaran awal bencana akan mengesan, menilai seperti yang dimaklumkan tadi, menghebahkan kepada umum. Ancaman dalam masa kurang daripada 10 minit. Kenapa? Jelaskan mengapa amaran ini perlu disampaikan dengan pantas. Kenapa kurang daripada 10 minit? Saya pasti bila amaran dah dikeluarkan, ia adalah memberi peluang kepada orang ramai, cikgu, untuk satu, menyelamatkan diri. Yang keduanya, kita nak kurangkan risiko kerosakan dan juga kehilangan nyawa. Bagus. Itu jawapan yang tuntas. Tuntas dan tepat. Betul, cikgu? Betul. Okey, kita tengok jawapannya betul ke, cikgu? Kita tengok jawapan, tengok. Amaran yang dikeluarkan untuk memberi peluang. Betul lah macam yang dikatakan tadi. So, ramai menyelamatkan diri dan mengurangkan risiko kerosakan dan kehilangan nyawa. Berapa bintang untuk saya, cikgu? Saya bagi 1 bintang lagi. 1 bintang lagi. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga dapat bintang juga daripada Cikgu Yasir untuk hari ini. Sebelum tu, kita rehat dulu, boleh, cikgu? Boleh. Kita akan belajar lagi lepas ni. Adik-adik jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. TV KPM. Anda kembali menyaksikan Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Ria dan juga Cikgu Yasir. Hari ini kita dalam slot menengah rendah untuk subjek sains, cikgu, dan pastinya topik kita adalah mengenai fenomena geobencana. Baik, cikgu, kita nak teruskan lagi mengenai kesan geobencana. Silakan, cikgu. Baik, terima kasih Ria. So kita teruskan kepada kesan geobencana. Kesan geobencana kita boleh rumuskan kepada beberapa, iaitu yang pertama adalah kehilangan nyawa lah. Itu yang paling penting. Lepas tu kesan geobencana yang seterusnya adalah penyakit. Ketiga, kebuluran, dan yang keempat adalah kerosakan harta benda. Ini adalah gambar kerosakan harta benda. Bangunan, jalan, hidupan tumbuh-tumbuhan semua rosak disebabkan oleh geobencana. So kita nak elakkan daripada benda ni, kita tak boleh nak elak. Benda ni berlaku, kita hanya boleh mengurangkan risiko hasil daripada geobencana. So untuk kita hasil daripada kesan ni, so penting untuk kita tahu tentang maklumat tentang geobencana, apakah faktor dan bagaimana kita nak memproses untuk mengetahui geobencana ni berlaku waktu bila. So kita dapat mengurangkan risiko hasil daripada kesan geobencana. Dan kita nak elakkan benda-benda ni semua dengan cara kita tambahkan ilmu kita tingkatkan penggunaan sains dan teknologi bagi memastikan kita dapat mengurangkan kesan daripada geobencana tu. Okey, baik, cikgu. Dan mungkin ada soalan yang terakhir untuk saya, cikgu. Baik, kita lihat kepada soalan yang terakhir untuk
Ria lah. Okey. Okey. Kita tengok soalan ni. Berdasarkan topik geobencana yang telah dipelajari, okey. Bagaimanakah fenomena ini memberi kesan terhadap kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan di bumi? Dan jawapannya mungkin cikgu seperti yang cikgu terangkan di awal juga tadi, menyebabkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Itu yang pertama. Okey. Yang keduanya, kalau kita tengok struktur tanah tu mungkin dah berubah cikgu, Okey. dan tak sesuai lagi untuk kehidupan, contohnya tumbuhan lah. Okey, dan haiwan kehilangan habitat dan setengah spesies juga mungkin akan pupus cikgu. Betul. Dan last sekali mungkin suhu persekitarannya meningkat. Jawapan yang Ria bagi tu bagus dan memang jawapan yang betul. Jadi saya memang kita tengok jawapan yang diberikan menyebabkan kehilangan nyawa, tanah berubah struktur dan tidak sesuai untuk kehidupan, haiwan kehilangan habitat dan suhu persekitaran pun meningkat. Jadi berapa bintang untuk saya cikgu? Saya bagi berbintang-bintang. Tak cukup dah bintangnya. Okey. Okey, dan mungkin yang terakhir kalinya cikgu, rumusanlah mengenai sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu Yasir. Baik. So untuk rumusan kita perlulah mengetahui sebenarnya geobencana ni berlaku disebabkan oleh ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan datang daripada kita. So hasil daripada pembangunan, hasil daripada tangan-tangan manusia, so menyebabkan bukan setakat faktor-faktor lain, faktor manusia pun kita kena ambil kira. Benda yang kita boleh ubah, so kita ubah supaya kita dapat memastikan kita dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Okey, insya-Allah. Tambahan lain cikgu? Ya, untuk Ria lah, sebabkan oleh Ria dah memberikan jawapan yang bagus. Terima kasih cikgu. Memberi kerjasama yang baik. Memang Ria ni memang adalah anak murid yang bagus lah. So saya bagi kepada Ria 5 bintang, tambah lagi berbintang-bintang. Okey. Tambah lagi. Okay, Kat belakang tu dia ada lagi cikgu. Kan? So kita bagi 5 bintang, berbintang-bintang tambah belakang. Betul. Okey, dan mungkin cikgu latihan pengukuhan murid-murid boleh dapatkan di mana cikgu? Okey. Berkaitan tentang sumber ataupun bahan-bahan dan latihan boleh dapatkan melalui sumberku yang boleh kita layari melalui portal KPM, Delima KPM. Okey, itu adalah sumber yang kita boleh dapatkan latihan dan juga bahan-bahan pembelajaran ni. Seperti yang tertera di skrin juga. Ya, Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak. Cikgu Yasir sudi bersama-sama dengan Ria dan juga murid-murid di rumah hari ini. Diharapkanlah segala pengisian kita tadi cikgu mengenai topik fenomena geobencana dapat memberi murid-murid kita ilmu yang bertambah-tambah hari ini, dan insya-Allah mereka akan berjaya menjawab segala soalan yang akan keluar insya-Allah dalam peperiksaan akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM untuk slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.